TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda. Macam hari ini semuanya okey. Abang Fizi doakan semua dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat dan tenang-tenang sentiasa. Hari ini kita akan fokus tentang sukses SPM 2022. Tapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Silakan cikgu. Itulah dia cikgu yang bakal bersama-sama kita pada hari ini untuk sukses SPM 2022. Cikgu Nadia daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Betul, daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Katie daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah cikgu, hari ini Cikgu Nadia, kita akan belajar tentang apa Cikgu Nadia? Okey, hari ini kita nampak akan sangat belajar di hadapan kita ni bermacam-macam lukisan. Okey, yang depan-depan saya ni semua adalah adalah tajuk-tajuk yang kita akan belajar semasa di tingkatan 4 dan 5. Untuk subjek pendidikan seni visual. Baiklah, pendidikan seni visual hari ini kita datangkan khas 4 orang kawan-kawan Abang Fizi daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Cikgu, cuba cikgu kenalkan kawan-kawan saya ni cikgu. Okey, yang pertama Danish. Hai Danish. Okey, yang bawah Danish tu Farid. Hai Farid. Okey. Okey, sebelah Farid tu Adina. Dina. Dan di atas tu adalah Keshika. Baiklah. Semua ni adalah pelajar daripada SMK Rantau. Nampaknya mereka pun tak sabar-sabar sama dengan Abang Fizi di sini. Cikgu Nadia, silakan Cikgu Nadia. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk teori seni pendidikan seni visual. Kita fokus kepada tingkatan 4 dan 5. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan merangkumi kesemua tajuk-tajuk mengikut bidang semasa tingkatan 4 5 yang telah kita pelajari di sekolah. Okey. Tapi sebelum cikgu berterus dengan apa yang kita dah belajar, cikgu suka untuk terangkan sekali lagi apakah dia format instrumen SPM. Okey, kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mengambil pendidikan seni visual sebagai subjek elektif, anda perlu tahu format instrumen SPM ini. Okey, yang mana pendidikan seni visual Fizi, pendidikan seni visual mempunyai 3 kertas. Okey, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Ketiga-tiga kertas ini perlu dijawab oleh calon. Seandainya tidak menjawab salah satu soalan, anda akan mendapat grade tidak hadir. Jadinya kalau pelajar tu kan Fizi dia ambil pendidikan seni visual, dia kena ambil ketiga-tiga kertas tersebut. Wajib cikgu? Wajib. Kalau dia tak buat salah satu, dia akan dapat grade TH walaupun markah dia tinggi. Okey. Jadinya untuk hari ini kita fokus kepada kertas 1. Okey, kita fokus kepada kertas 1. Okey, inilah tak boleh lukis, tak apalah. Okey, kertas 1. Okey, kertas 1 ni adalah teori seni. Teori seni ni adalah soalan objektif. Okey, yang mempunyai aneka pilihan, maksudnya ada A, B, C dan D. Okey, 40 soalan. Jawab dalam masa 1 jam. Yang membawa kepada 40 markah. Okey, jadinya kalau kertas 1 ni adalah lukisan, kertas 1 ni adalah untuk ujian bertulislah. Okey. Kertas 2 adalah untuk melukis. Okey, dan kertas 3 adalah kerja khusus. Okey, jadinya hari ini kita fokus kepada kertas 1 saja dulu Fizi ya. Ya cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey, ini adalah kandungan KSSM PSV tingkatan 4 dan 5. Okey, yang mana merangkumi 5 bidang. Okey, merangkumi 5 bidang. Setiap bidang ini tadi mempunyai tajuk-tajuk tersendiri. Okey, sejarah dan apresiasi, bidang seni halus, bidang reka bentuk, bidang komunikasi visual dan bidang seni kraft. Okey. Cikgu tak terangkan detail dan kita akan masuk satu persatu mengikut tajuk tersebut. Okey, dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual, okey, yang pertama
kita akan belajar alat kebesaran dan perhiasan diraja. Yang ini kita akan belajar, kita telah belajar semasa di tingkatan 4. Okey, dan tajuk seni bina kita belajar semasa di tingkatan 5. Okey, jadinya kedua-dua tajuk ini dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey. Kita tengok yang pertama. Alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey. Untuk tajuk ini, semasa di tingkatan 4, dia terbahagi kepada 2. Apakah dia alat kebesaran dan apakah dia alat perhiasan diraja? Okey, yang ini murid-murid di rumah mesti tahu nak bezakan. Apa perbezaan antara alat kebesaran dan alat perhiasan? Nampak sama tapi lain. Okey. Yang pertama, alat kebesaran ialah lambang kedaulatan, keagungan, kekuasaan dan kemegahan negara kita. Okey, antaranya cogan alam, cogan agama, keris panjang, okey, dan sebagainya. Okey, dalam buku teks lebih lengkaplah. Okey, di sini adalah nota ringkas saja yang cikgu sediakan untuk hari ini. Okey, berbeza pula dengan perhiasan diraja. Okey, perhiasan diraja ni adalah yang dipakai. Maksudnya yang dipakai semasa istiadat rasmi sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Okey, sebagai contoh, tengkolok, cogan alam, keris, cokmah, okey, payung, obok-obok, semua itulah. Okey, maksudnya ini adalah perhiasan diraja. Okey. Kalau Fizi tengok dalam studio kita sekarang, okey, cikgu ada bawa tengkolok satu. Oh, yang kat depan Fizi tu. Nampak tak ni gambar? Ada satu tengkolok cikgu bawa. Okey. Cikgu kata dalam studio ni ada pelbagai hasil karya daripada pelbagai tajuk. Okey. Dan kita teruskan lagi. Okey. Di sini cikgu pilihlah beberapa. Sebenarnya banyak kan tadi. Jadi cikgu pilih beberapa. Contohnya cogan alam. Okey, di sebelah sana adalah cogan alam dihiasi dengan motif 6 tangkai padi, simbol keteguhan, keutuhan dan kesepaduan antara negeri. Okey, ini untuk majlis-majlis rasmi, pertabalan raja kan. Dia akan guna semua-semua ni. Okey, cogan agama diukir dengan ayat Al-Quran pada hulu. Ini adalah simbol kesepaduan negeri berteraskan agama Islam. Nampak sama tetapi ada perbezaan. Perbezaan dia adalah mengikut fungsi tersebut. Okey? Dan okey, yang ini cikgu bagi muskat. Okey, muskat ni macam kalau Fizi pakai apa tu Fizi? Kod cikgu. Fizi pakai kod. Tapi kalau untuk yang di Pertuan Agong dia pakai muskat. Oh. Okey, kalau muskat ni bermotif amal larat dan moga raya. Okey. Okey, kalau di bawah sini adalah kalung diraja dipakai oleh Permaisuri Agong. Okey, kita teruskan lagi. Baik cikgu. Boleh Fizi? Boleh cikgu. Okey, ulang kaji 1. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk membuat hulu dan sarung keris pendek diraja di sebelah? Yang ini. Siapa yang boleh jawab? Saya try dulu, saya try. Okey, Danish ke? Dekat Danish. Silakan Danish. Saya rasa jawapan dia E tu, gading. Okey, gading. Gading ni apa Danish? Gading tu yang ada tanduk kat gajah tu. Okey, betul, pandai. Tepat sekali. Ya. Jawapannya macam B cikgu. Ya, betul. Gading jawapannya. Okey, kita teruskan lagi. Dengan ulang kaji ke-2. Okey, motif bunga raya yang terdapat pada meskit melambangkan apa? Siapa nak jawab? A, B, C ataupun D. Okey. Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Keshiga. Apa dia Keshiga? Silakan Keshiga. C, keberanian dan perpaduan. Awak yakin? Betul. Ya, Keberanian dan hebat. perpaduan. Okey, bagus Okey, maksudnya mereka telah memahami tajuk semasa di tingkatan 4. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk seni bina. Okey. Seni bina yang kita belajar semasa di tingkatan 5 akan merangkumi 4 benda. Okey. Yang pertama, rumah tradisional, yang kedua rumah ibadat, yang ketiga kompleks makam dan yang keempat adalah istana. Okey. Kalau untuk rumah tradisional, murid-murid di rumah perlu tahu identiti setiap rumah tradisional tersebut. Okey, kalau rumah Minangkabau macam mana bentuk dia? Betul. Kalau rumah Tangga Melaka macam mana bentuk dia? Kalau rumah limas bentuknya macam mana? Sebab setiap negeri bentuknya berbeza-beza, Fizi. Betul cikgu. Okey, setiap rumah tradisional setiap negeri ada identiti dia tersendiri. Okey, jadinya untuk tajuk ini pelajar mesti pandai membezakan identiti rumah tradisional tersebut. Okey, sebegitu juga dengan rumah ibadat. Rumah ibadat mengandungi masjid, gereja, tokong, kuil dan gurdwara untuk kaum Sing. Okey. Okey, berikutnya kompleks makam dan istana. Okey, teruskan lagi ya. Silakan cikgu.
Okey, ini sangat penting. Okey, apabila kita belajar tentang rumah tradisional, bahagian-bahagian pada rumah tradisional ini sangat penting untuk kita pelajari. Terutamanya untuk SPM. Okey, sangat penting untuk kita faham apakah fungsi setiap ruang yang kita nyatakan. Okey, yang pertama, anjung, rumah ibu, dapur dan pelantar. Okey, yang ini semua terdapat dalam buku teks tingkatan 5. Okey? Okey, ini cikgu contohlah macam rumah Minangkabau. Apa uniknya Minangkabau? Sebab bentuk bumbungnya. Betul. Terdapat di negeri mana, Fizi? Negeri Sembilan, cikgu. Pandai. Ya. Okey. Okey, yang ini Masjid Tengkera. Okey, terdapat di mana? Melaka, cikgu. Oh, hebat. Okey, confirm itu. Terima kasih, cikgu. Okey, Very good. kita teruskan lagi dengan ulang kaji ketiga. Baru tadi cikgu cakap tentang rumah tradisional Melayu. Okey, soalan dia, ruang. Okey, ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat pukat. Apakah ruang pada rumah tradisional Melayu yang dimaksudkan berdasarkan situasi di atas? Siapa nak try jawab? Angkat tangan adik-adikku. Dina, silakan Dina. Dina, okey. Saya nak jawab. Baik, Dina. Okey, apa dia? Jawapan dia 3A Serambi. Serambi. Wow. Betul. Hebatlah Dina ni. Jadinya kalau untuk tajuk ini, kita dah tahu. Dia akan bagi dalam bentuk situasi. Okey? Baik, kita kena fokus dengan apa yang soalan hendak. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.